تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini, saat dan ketika ini, ilmu yang bermanfaat buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Ya Allah, bersempena dengan ma'al hijrah awal Muharram ini, maka berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami menjadi yang lebih baik daripada yang baik, menjadi yang baik daripada yang kurang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan untuk kami salat 5 waktu berjemaah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami duduk dalam majlis ilmu, ya Allah. Berikan untuk kami faham, untuk kami faqih tentang agama Islam ini, ya Allah. Hidup dalam keadaan sebagai seorang Muslim dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Tuan Imam dan Bilal ahli jawatan kuasa surau Al-Iman, Nurul Iman, Sungai Buaya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada 1 Muharram. Alhamdulillah, masuk hari yang kedua, 2 Muharram pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh sedikit tentang mukadimah sebelum kita memasuki ataupun kita membaca kitab kita. Maka kata ulama, setiap kali ataupun setiap masa hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan hidup ni, alhamdulillah, merasa tahun 1442 Hijrah ini, maka apa yang kita kena fikirkan? Yang pertama, bagaimana untuk kita meningkatkan ilmu kita, tuan-tuan. Macam mana kita nak tingkatkan ilmu kita? Kerana kena ada apa ilmu? Kerana dengan ilmu lah kita ini faham, kenal Allah Ta'ala. Dengan ilmu lah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluddin ma'rifah, ma'rifatullah. Awal agama itu kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil daripada perkataan arafa. Arafa ini makna dia apa? Alimah dalam bahasa Arab.
Arafa bermakna alima. Alim ni makna ilmu. Yang alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak kenal Allah dengan ilmu dia lah. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata Allah sayang orang tu, dia nak bagi orang tu faham tentang agama Islam, jadi orang yang baik, maka Allah akan bagi kepada dia faqih asal agama Islam ni. Ini kita kena tingkatkan. Ulama kata tingkatnya umur, maka kena tingkatkan ilmu. Yang kedua, kena tingkatkan amal, tuan-tuan. Amal makna dia apa? Kita punya amalan kita, sembahyang, ibadah kita tu yang khusus dan juga yang umum lah. Yang khusus ni sembahyang kita, puasa sunat tu khusus. Yang ada dalil. Ada pula yang umum tu adalah ibadah juga, macam kerja, makan, minum. Yang adat tu boleh jadi ibadat bila mana kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana setiap perbuatan kita ini bergantung kepada niat. Jadi niatlah tuan-tuan duduk dalam masa ilmu kerana Allah. Walaupun tak dapat ilmu pada malam ini, sekalipun niat kerana Allah dapat pahala. Saya bukan alim, tuan-tuan, al-faqir, lemah. Jadi mungkin malam ni tak ada ilmu, jadi dapat juga pahala, tuan-puan. Niat kerana Allah Ta'ala, agar Allah ampunkan dosa, tuan-puan. Kemudian apabila kita berkenaan dengan, berkenaan bercakap berkenaan dengan ilmu, maka sukacita untuk kita mengulangi, tuan-puan. Mukadimah saya begitulah, menyebut tentang kepentingan ilmu, iaitulah ilmu yang kita kena revise tiap-tiap hari kita ni. Ilmu apa? Yang pertama, ilmu akidah. Ilmu akidah, 3 serangkai tu: akidah, syariah dengan tasawuf. Itulah panggil sebut ilmu fardu ain, yang wajib bagi mata-mata. Fardu ain, setiap daripada kita wajib mengulangi. Yang pertama, akidah. Apa makna akidah? Aqadah, pertalian. Akad nikah tu makna dia pertalian, nikah, ijab dan qabul antara dua insan yang berjenis lelaki dan perempuan. Itu akad. Jadi perkataan akad ni akidah, pertalian dengan Allah Ta'ala. Ni kita yakin dengan Allah Ta'ala, beriman tu dia panggil akidah. Percaya Allah ada walaupun tak nampak. Percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita rezeki, makan minum kita dan sebagainya, itu semua datang daripada Allah. Jadi nak isbat Allah dalam hati kita, kemudian nak nafi makhluk. Itu dia akidah. Ilmu akidah ni apa? Isbat Allah, nafi makhluk. Mantapkan akidah. Bila akidah sudah mantap, maka segala ujian, mihnah, tribulasi, maka akan jadi mudah. Sebab dia tahu bila datang daripada Allah, innallaha tayyib illa la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, maka yang dia bagi datang daripada Allah ni semua, maka baik lah. Khairihi wa syarri. Dia tak akan merungutlah, dia tak akan letak kat Facebook, dia tak akan merungutlah apa ni, tak akan salahkan keadaan. Itu dia. Sebab dia akidah tu mantap. Itulah yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu, ada pada sahabat, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu, redha mereka. Sebab akidah mereka tu jelas, kuat, mantap. Kita nak yang itulah, tuan-puan, insya-Allah. Dan yang kedua, apabila akidah mantap, mengaji sifat 20, sifat 40, sifat 50. Apa benda sifat 40, 50 tak pernah dengar. Biasa 20 lah. Baik, apa makna 50? 20 sifat yang wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 40 lah. Yang harus bagi Allah jadi apa? 40. 40 apa? 1 kan. Kemudian sifat yang wajib bagi Nabi. Wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4. Senyap dia. Tutup mulut tak apa, jangan tutup mata. Jadi apa dah? Berapa, tuan-puan? Masya-Allah. 40 apa? 5. Boleh nak jawab 45 pun takut. Kemudian 45 tambah lagi 4 lagi sifat yang mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? 40
kuat sikit yang belah kanan ni. Ayah 40 apa? 9. Tambah satu lagi yang harus bagi Nabi, cukup 50. Tu ngaji sifat 50 tu. Sebab apa ngaji sifat Allah? Sebab nak kenal Allah. Sebab apa kena ngaji sifat Nabi? Sebab nak tiru Nabi. Sebab kita ni umat Nabi. Simple. Dia tak boleh ngaji banyak dah. Lama dah dengar kuliah tapi perangai tak berubah sebab dia tak kenal Nabi dia. Itu masalah. Kenal Allah. Kalau kenal Allah pun dia akan jadi baik, tapi tak apa nak jadi baik, kena kenal Nabi tu. Mudah-mudahan jadi baik. Tu. Jadi dua tu lah dalam hidup kita, Allah, Nabi, Rasul. Allah yang memberikan, Rasul yang mensyafaatkan kita. Cukup lah. Kan? Tak ada kawan pun tak parah. Dua tu ada, maka Allah kenal. Malaikat kenal. Sebagaimana manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ada Allah, dia ada Nabi. Cukup. Dia tak ada kawan, dia tak ada follower. Tapi tuan-puan, malaikat follow dia. Hebat yang kata Uwais Al-Qarni. Kemudian apabila akidah mantap, pergi kepada syariah. Itulah ibadat kita, muamalah kerja, nak pinjam bank. Ada tak? Riba. Kalau ada riba, tok buang. Kalau benda itu ada gharar, ada syaz, kemudian ada was-was, tinggalkan. Sebab kita mengaji, tuan-puan. Lainlah kalau orang tak mengaji, kan. Ni mengaji pun pinjam juga konvensional, tak ada ya. Cerai dia panggil. Mengaji tapi cerai. Kena tahu lah tuan-puan, beza. Tamayus. Allah kata, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama ada orang mengaji tak mengaji. Tak sama. Ya'lam kena kena amal lah. Okey. Habis kepada syariat, iaitulah segala tindakan kita, perbuatan kita tu, kemudian tutup dengan akhlak, tasawuf. Jadi tuan-tuan, malam ni bukan kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam saya baca juga, tapi malam ni kitab Tauhid. Jadi kitab Tauhid ilmu yang benar, 1 ke 2 ke 3? 1 ke 2 ke 3? Ilmu Tauhid ni duduk kat mana? Fardu Ain tu. 1 ke 2 ke 3? 1. Yang pertama itu akan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Aqidatun Najin, kitab tauhid ni antaranya kitab apa? Aqidatun Najin, Risalatut Tauhid, Bakuratul Amani. Apa lagi? Kemudian Aqidah Tahawiyah. Ini nama-nama kitab tauhid yang kena mengaji. Wajib kita mengaji. Kenal Allah Ta'ala ni wajib, bukannya sunat, bukannya harus, tapi wajib. Baik, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak masuk lagi kitab Aqidah Tunaji ni, tapi kita ulangkan sedikit berkenaan dengan sifat 20 yang disebut sebagai ilmu kalam ataupun ilmu tauhid ni. Yang pertama, ilmu tauhid ni disebut ilmu tauhid ni di luar daripada kitab lah. Dia panggil maqalah ataupun petikan yang diambil tentang nak memahami ilmu tauhid. Selain daripada ilmu tauhid, nama dia ilmu kalam. Ilmu kalam. Al-kalam, apa makna kalam ni? Kalam, perkataan. Perkataan, kalam. Jadi ilmu sifat, mengaji tentang kalam, mengaji tentang sifat. Sifat apa? Allah. Kalam apa? Allah. Sebab daripada ilmu tauhid semua ada dalam Quran. Kalam Allah apa? Quran. Ilmu usuluddin antaranya. Nama selain daripada ilmu tauhid, ilmu usul. Panggil usul-usul tu, makna dia usul tauhid, usuluddin. Ataupun aqidatul iman. Itu nama kepada ilmu tauhid. Okey, tempat ambil dia daripada hadis dan Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dua sumber mutiara yang kita pegang, maka kita akan selamat. Pertama, Al-Quran. Pegang Quran ni, baca, faham. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tauhid berkenaan dengan
keesaan Allah. Ada dalam Quran tak? Ada. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Itu antara dia. Dalam hadis Nabi ada tak? Ada. Ada. Apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Akan kewujudan Allah. Nabi kata dalam ihsan, tentang konsep ihsan ni, beribadah kepada Allah, kamu sembah Allah itu seolah-olah kamu. Ini bukan makna dengan mata kepala ni, tapi melihat itu dengan mata hati, basarah. Melihat dengan basarah. Nur, ada 3 nur. Yang pertama nur yakin, ainul yakin wa haqqul yakin. 3 tu. Ada. Okey, kemudian dalam ilmu akidah ini, tauhid ini, membahaskan tentang ketetapan, pegangan, kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul ni, kepercayaan bukan hanya kepada Nabi Muhammad sahaja, bahkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu kena percaya. Percaya itu bermakna dengan apa? Dengan mengambil ibrah, pengajaran. Percaya kepada cerita Nabi Nuh, buat bahtera, Masya Allah, hidup hampir 1000 tahun lebih. Tapi ujian dia apa? Ujian dia, anak dia tidak beriman kepada dia, tidak percaya bahawa ayah itu Nabi. Tak mau dengar ayah aku. Itu dia. Isteri pun tak mau ikut dia. Jadi kalau kita tengok balik dalam kehidupan kita, kalau isteri kita tak mau dengar cakap kita, biasa Nabi pun isteri tak mau dengar cakap dia. Nampak tak? Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, bini lawan cakap dia. Biasa kalau bini kita lawan cakap kita. Contohnya lah. Tapi bini tuan-puan alhamdulillah baik-baik. Baik, kemudian Nabi Ayub alaihi salam sakit. Cerita pasal sakit Nabi Ayub yang paling banyak diuji oleh Allah tentang kesakitan. 18 tahun lebih kurang sakit sampai berulat keluar daripada tubuh badan. Kemudian nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diringankan azab. Dia malu nak minta, sebab kata dia Allah banyak bagi kat dia nikmat. Antara nikmat yang Allah bagi kepada dia adalah dilantik menjadi nabi. Satu anugerah, nikmat itu dia. Walaupun jadi nabi, tuan-puan, bukan kata mudah-mudah, ujian banyak. Kita dah kata dia tak apalah nabi. Dia nabi tapi ujian dia banyak, tuan-puan. Nabi Sulaiman, Nabi Adam, kemudian Nabi Yusuf, ni yang nabi-nabi. Di antara nabi-nabi yang paling banyak ujian adalah disebut sebagai ulul azmi. Ada 5 orang. Ulul azmi ni yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kemudian Nabi apa tu lagi? Nabi apa? Ingat tak? Ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi apa lagi? Satu lagi. Tuan-puan, Nabi apa satu lagi? Ulul azmi ni. Nabi apa satu lagi? Adam ke Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salam. Sebab apa? Sebab lama dia berdakwah. Tapi mendapat tentangan. Hebat tentangan. Sebut pasal ujian ni, ujian begitu hebat kepada Nabi Nuh. Dihejek oleh kaum dia sendiri. Cerita Nabi Nuh alaihi salam, dia buat bahtera. Kemudian bila bahtera tu siap, maka kaum dia baling tai ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bila dibaling tai tu, maka diejek-ejek pula. Maka naik pula puak-puak kaum Nabi Nuh alaihi salam, naik jatuh atas tai tu. Jatuh atas tai tu, kawan tu buta. Buta, dia pegang tai tu, kemudian celik mata dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak menghinakan. Sebab apa? Dia duduk kata lah kali hang jatuh atas tai tu.
Lah kali apa? Celik beriman. Tu salah seorang lah, tak ramai yang beriman. Sampaikan daripada buta kepada celik. Punyalah nak kata ni apa? Hinanya. Jadi tempat bahas ataupun maudhu' kepada empat ni adalah yang pertama membahaskan tentang zat Allah Ta'ala. Bahas tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dari segi apa? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita kena mengaji 20. Yang wajib lah. Wajib ni apa? Tak dapat tidak. Allah ini wajib bagi Allah ada. Macam mana kita nak tahu Allah ada? Adanya makhluk, mesti ada yang buat makhluk. Khaliq, dia kata. Jadi adanya makhluk, ada Allah. Begitu. Kan? Ada orang kafir ni dia tanya Imam Ahmad berdebat dengan ulama. Dia kata, hampa duduk sembahyang ni, mana Tuhan hampa? Ulama pun menjawab balik, berbahas, berjidal untuk nak berdakwah kepada padri. Jadi kami beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah itu tidak menampakkan wajah dia. Kenapa? Kerana wajah Allah itu Subhanahu Wa Ta'ala maha besar. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menampakkan wajah dia. Sekalipun Nabi Musa yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak boleh melihat wajah Allah. Hatta yang didengar pun bukan suara yang boleh didengari oleh makhluk, tapi didengari oleh yang suara Allah itu, tetapi yang datangnya dalam bentuk kadang-kadang bunyi apa? Bunyi angin yang kuat. Bunyi apa? Dia panggil bunyi macam guruh. Itu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, kata ulama. Makna dia makhluk ni lemah, dia tak boleh nak menahan, dia tak boleh nak begitu. Sebab bumi ni kecil tuan-puan, nampak macam besar tapi kecil ya. Dunia ni kecil lah tuan-puan sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha besar. Bila besar, bukan kita nak sebut pasal jisim, jirim, bukan. Tapi makna dia bukan akal kita untuk mentakwilkan bagaimana besarnya Allah. Tetapi wajib percaya ada Allah dan Allah itu maha besar. Gitu. Kemudian yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat alim. Bersifat alim. Bagaimana nak memahami Allah itu alim? Macam mana kita hari ini tengok macam-macam kebolehan manusia, skill macam-macam, subhanallah, hebat. Ada yang boleh terjun bangunan tak jatuh. Makhluk Allah, bukan kata manusia saja. Kucing jatuh tak patah kaki, hebat. Bila hebat makhluk, Allah lagi hebat. Begitulah. Nak faham? Faham tak tuan-puan? Ada orang yang dia boleh baca dua-dua muka surat, dua-dua masuk. Sebab Imam Syafi'i baca dua-dua muka surat, dua-dua masuk. Hebat betul. Kitab Muwatta ni tulis atas tangan ya, di atas buku. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berguru dengan Imam Malik. Hebat ni Imam Syafi'i, dia tu makhluk, manusia. Yang buat dia siapa? Allah. Hebat Allah, Masya Allah. Cerita pasal ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi yang paling alim, kata ulama, adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa adalah Nabi antara Nabi yang alim. Alim, Masya Allah, Nabi Musa ni alim. Sebab dia boleh bercakap dengan Allah direct terus, dengan bos, big boss, Malik. Jadi satu hari Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, man ladaina?" Siapa di kalangan kita yang paling cerdik? Soalan apa macam ni? Siapa yang paling cerdik? Mestilah Nabi yang paling cerdik. Kemudian Nabi Musa kata apa? Aku yang paling cerdik. Betul tak jawapan dia? Betul. Tapi jawapan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur, jangan cakap kamu paling cerdik, kerana ada lagi yang paling cerdik daripada kamu. Siapa pula? Iaitulah seorang yang bernama siapa? Dia tak
Dia tak sebut nama lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Musa alaihissalam hint, kamu pergi satu tempat ni. Kita cari tok guru. Cari tok guru, bukan tok guru cari kamu. Kita tok guru main kat kita. Kan? Tu main jejo lena, jangan lena. Siapa lena pendek umur. Kudu tahun ni 1442 gurau saja. Kedah gurau kasar sikit lah tuan-puan. InsyaAllah. Tajuk bagi tadi tentang hijrah. Kuliah subuh kan, perdana di Masjid Sungai Penchala. Saya kata orang Kedah ni dia tak panggil hijrah tuan-puan, dia panggil bangsa. Kita bangsa. Kedah bangsa. Bangsa sana, bangsa sini, hijrah tu. Yang kedua bangsa. Hang tolong bangsa. Kurang ajar betul. Taklah tolong bangsa. Dia orang KL. Tolong bangsa. Bangsa apa? Tolong azan sekejap. Rupanya nak suruh azan. Tu. Yang tiga satu lah. Yang bangsa yang khabih tu. Baik, kat mana tadi? Nabi Musa. Dia pun pergi satu kampung dengan pembantu dia. Pembantu dia juga disebut sebagai apa? Cucu dia. Allah Alam. Nama apa? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni siapa? Wali Allah. Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang hebat. Jadi pergilah dua-dua ni, naik satu perahu. Kemudian Allah kata, bila kamu naik perahu tu, bawa ikan. Wahai Musa, bawa ikan. Kemudian ikan tu, bila kamu tertidur ke bagaimana, ikan tu lompat. Situlah tempat. Tempat apa? Direction. Kamu jumpa seorang hamba Allah yang alim daripada kamu. Makna alim daripada kamu, apa yang kamu tahu, dia tahu. Apa yang kamu tak tahu, dia tahu. Nampak tak? Itu makna alim. Tahu. Orang lain tak tahu, dia tahu. Dia alim pada orang lain. Tapi ada benda yang dia jahil, orang lain alim. Itu kena mengaji. Jadi tuan-puan, sampailah di tempat tu. Kemudian Nabi Musa pun terjaga daripada tidur. Duduk atas perahu, kena angin, Allah sedap kan. Kemudian jaga tengok ikan tak ada dah. Abang-abang dekat Yusha' bin Nun patah balik kah? Mana tempat tu? Cari balik. Tengok ikan tu duduk ada lagi di atas surface air. Dengan kuasa Allah, dia tak duduk pun di dalam, dia tak berenang, dia duduk. Dia tunjuk satu macam dengan satu arah tuju. Di situlah tempat perkampungan Nabi Khidir alaihi salam. Jumpalah turun tu, Nabi Khidir tahu dah. Musa ke? Tahu dah. Nabi Musa tak tahu kata dia tu Nabi Khidir. Nampak, tahu. Kan? Mari buat apa ni? Mari ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku mengaji, menuntut ilmu. Sebab kamu alim daripada aku. A'lamu minni. Tapi yang alim ni maha alim Allah. Jadi mengajilah. Syarat mengaji ni apa? Jangan tanya. Dia ada syarat je lah. Tok guru kata jangan tanya. Ni gagah duk tanya. Time suruh tanya, tak mau tanya. Time tak suruh, nak tanya juga. Masalah degil, ketegang. Tuan-puan, jadi Nabi Musa AS, baik, saya terima syarat dia. Apa yang berlaku? Nabi Khidir AS kata, baik, jom kita berkelana, musafir, kita jalan jom. Nak mengaji, dia kena berjalan, kena hijrah daripada kampung Lustak pergi mana? Pergi UIA, UKM, hijrah tu, berkelana. Mencari ilmu ni dia kena keluar rumah, cerita dia. Daripada Malaysia pergi Mesir, Jordan, Madinah. Mengaji, niat apa? Untuk nak mencari keredaan Allah, bukan nak jadi dapat title doktor ke, nak debat dengan orang ke, tak. Dan niat tu betul, nak mencari keredaan Allah. Jadi pun mengaji, keluar tu jalanlah sampai di satu tempat, di dia panggil apa? Muara. Maka terlihatlah akan, subhanallah, dia panggil apa? Dia panggil macam dengan perahu sampan. Sampai tu Nabi Khidir, diringkaskan cerita, Nabi Khidir pun pecahkan sampan. Nabi Musa melihat keadaan begitu,
bertanya. Maka Nabi Khidir kata, syarat yang aku letakkan kepada kamu, jangan bertanya. Baik, minta maaf. Kemudian yang kedua, jumpa bayi pula, Sibyan, Tafidah. Jumpa kanak-kanak. Kemudian Nabi Khidir pulah kepala dia sikit, sak. Bukan kata pancung ke tak, sak sikit dah. Kilah tu, meninggal budak tu. Tanya tu lah, ini bunuh ni, mana boleh, dosa. Nabi Khidir kata, jangan tanya lagi, tak habis lagi. Kali ni tanya, out. Kemudian yang terakhir, Nabi Khidir AS berehat di satu perkampungan, lalu dibina akan gubuk usang. Kerana di bawah itu ada harta karun. Untuk apa? Yang pertama, hikmah dia. Yang pertama, sebab apa? Dipecahkan perahu, sebab nanti akan dirampas oleh raja ketika itu, raja yang zalim. Rampas. Jadi kalau pecah tu, boleh repair lain. Dia tengok rosak, dia tak ambil lah. Hikmah. Yang kedua, budak tu dibunuh. Kerana apa? Nabi Khidir tahu, Allah bagi kepada dia satu kasyaf. Ke depan ni dia akan jadi anak yang derhaka. Dia akan lawan mak dia. Kecil-kecil, baik aku bunuh dulu. Dia tahu, boleh nampak kasyaf. Tu dia. Kita tak boleh bunuh anak kita. Tak tahu sama ada dia jadi anak yang soleh ke derhaka, Allah Alam. Tak boleh lah bunuh. Kan? Itu dia panggil syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Boleh, sebab dia Nabi. Kemudian yang terakhir sekali, pemuda tu dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat anugerah daripada harta tu, maka dia akan bangunkan kawasan itu. Jadi sebab tu Nabi Khidir bangunkan terlebih dahulu. Itu cerita tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Kita kena berguru dengan ulama. Ulama dia berguru dengan sahabat. Sahabat berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril berguru dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bergurulah, talaqqi. Kemudian di dalam ilmu tauhid ini, faedah mengaji ilmu tauhid ini masih lagi pengenalan tuan-puan, insya-Allah nanti kita akan masuk sambung yang bab yang hari itu tentang zat tu. Faedah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada Rasul, iaitu mendapat kebahagiaan. Bahagia hidup di dunia dan akhirat yang kekal. Untuk apa kita mengaji ilmu tauhid? Untuk sa'adah, kebahagiaan. Tuan-puan dapat satu perkataan bahasa Arab, dia panggil apa? Sa'adah. Kan? Sa'adah ni makna apa? Bahagia. Siapa dia yang tak mau bahagia? Semua orang nak bahagia. Rumah besar-besar, tanya sebab apa? Sebab nak bahagia, nak selesa. Bahagia tu. Tapi yang bahagia tu bukan yang makhluk yang bagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nisbah ilmu ini dengan ilmu lain, iaitulah dikata nisbah dia, iaitulah ilmu yang berbangsa kepada agama Islam, yang paling utama sekali. Yang pertama lah tadi, afdal al-ilmu, itulah ilmu kalam, ilmu tauhid. Orang yang menghantar ilmu ini ataupun yang mengeluarkannya, iaitu yang pertama akan menghantar titisan ilmu tauhid, mendirikan dalil, menolakkan perkataan. Jadi ilmu tauhid ni cerita pasal dalil yang kena. Sebab asal bagi ibadah, hukum dia haram. Dia tak sama macam fiqh. Kalau fiqh asal dia harus tuan-puan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru benda tu tak boleh buat. Itu fiqh. Contohnya macam perbankan. Kalau benda konvensional itu tidak ada dalil yang menegah, maka teruskan dengan konvensional. Tapi yang tak boleh tu riba contohnya, sebab apa? Gharar, apa tu? Majhul. Kemudian mempergunakan zalim orang. Itu bila datang dalil yang haram, maka baru tak boleh. Tetapi dalam ilmu tauhid, asal-asal memang haram. Ibadat ni tak boleh ikut suka. Sebab apa? Sebab orang dulu-dulu dia pun pakat sembah apa-apa yang mereka jumpa. Dulu-dulu ni, contohnya macam orang Majusi, dia jumpa api dia sembah. Kemudian jumpa pokok dia sembah. Jumpa batu dia sembah. Orang dulu-dulu cerita dah.
Jadi sebab itulah Islam ini dalam ilmu kalam ni dia mengharamkan penyembahan kecuali ada dalil. Jadi sembah Allah kata sembahlah aku, dalil lah tu. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sembah tu. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kena sembah Allah. Jadi kena sembah Allah. Tak boleh sembah benda lain. Sebab tak ada dalil yang suruh menyembah benda lain. Iyyaka na'budu, hanya sahaja kepada engkau kami menyembah, dan hanya sahaja kepada engkau kami meminta pertolongan, doa, usaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hukum yang terakhir sekali, hukum mengaji ilmu tauhid ni, hukum dia adalah fardu. Fardu dia adalah ain. Ain ni apa? Setiap mata-mata, setiap mata-mata kena mengaji ilmu tauhid. Bukan fardu kifayah. Dan fardu kifayah ni fa'ala bihi ba', saqata bihi ba'. Orang lain buat kita tak payah, itu fardu kifayah. Tapi fardu ain kena mengaji. Sakit ke, sihat ke, muda ke, tua ke, kena mengaji ilmu fardu ain. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itulah yang dapat kita bicarakan daripada tajuk kita pada malam ini tentang ilmu kalam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah saya mohon maaf. Kalau ada terkasar bahasa mohon maaf. Mudah-mudahan bertemu lagi kita pada lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada Mu'minun, itulah Baharu Alam, kirim jisim, Jauhar Farad, kemudian Jauhar Latif, dan lain-lain dalam kitab Aqidatun Najin. Tuan-tuan yang tak ada kitab, insyaAllah boleh cari kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.